Hai, Assalamualaikum. Saya Nasri Angasri atau lebih dikenali sebagai Ann Ngasri. Saya start berlakon ni daripada umur saya seusia 4 tahun. Dan Bel dan Darling mestilah lebih besar daripada tu sikit sebabkan diorang tak sebaya dengan saya. Kita start dengan iklan ya. Pada masa tu tiada lagi channel TV, hanya ada iklan saja. Jadi banyaklah iklan, lepas tu fashion show ya, berada di komplek-komplek. Zaman dulu tak ada iklan nak tunjuk pakaian ni ya. Diorang akan buat booklet dan juga fashion show setiap minggu untuk mempamerkan dan memperagakan barang-barang baru. Daripada situlah. Lepas tu memang saya masa tu kecil sangat. Memang kami ni tidaklah daripada keluarga yang mewah ya, daripada keluarga yang tidak begitu susah, sederhana. Bapa saya kerja RTM juga, ada kerjaya ya. Mak saya merupakan suri rumah sepenuh masa. Dan kita mak saya terfikir untuk mencari rezeki yang lebih. Kebetulan masa tu tak salah saya ingat saya jiran kita orang lah, jiran sebelah rumah tu, saya tak ingat nama dia siapa, tapi dalam dunia industri drama dan juga dalam industri media ni, dia yang macam tanya kepada mak saya, nak tak kalau anak-anak kau berlakon? Lepas tu mak saya cakap kenapa tidak kan, sebab nak cari rezeki kan. Daripada situ kemudian sebenarnya berpunca kerjaya berlakon ni hasil daripada ibu saya lah ya, kerana dia sangat bekerja keras untuk menghantar ya, membawa kami casting. Saya sendiri di hari ni saya pun tak boleh jadi macam dia. Anak-anak saya pun saya tak segigih dia lah. Jadi itulah bibit-bibit permulaan yang membuatkan kita berkecimpung. Saya selalu percaya dan yakin setiap kejayaan ataupun setiap apa yang terjadi, kejayaan lah, setiap individu pasti ada cabaran dan ujian yang tersendiri. Kisah yang lama tu sebenarnya adalah satu ujian dan cabaran buat kita keluarga lah ya. Memang momen tu ada ya. Saya percaya bukan kita je sebenarnya, semua orang di luar sana yang berjaya pasti ada momen-momen kejayaan ataupun kenangan-kenangan. Pada saya ia bukanlah satu ujian sebenarnya, ia satu proses untuk manusia tu pergi lebih jauh ya. Jadi sebab tu saya rasa ianya ada satu momen-momen yang indah juga pada kami. Kerana kalau tak ada momen-momen tu, ia tidak akan jadi ceritanya di hari ini begini kan. Di hari ini mungkin Allah beri peluang ya. Allah bagi peluang dengan kejayaan Bel tu, baru orang nampak sebenarnya setiap kejayaan tu tidak semudah yang disangka ya. Pasti ada liku-liku yang perlu kita lalui. Tapi sebenarnya kalau nak cerita liku-liku kehidupan ni, memang ibu saya lah ya. Dia lebih mengetahui lebih banyak. Bintang paling popular. Saya dicipta oleh ibu saya ni. Ibu saya ni lah yang suruh. Dia yang paksa saya. Betul. Dia yang paksa. Dia kata kau berlakon je lah sampai kesudah, sampai kiamat. Memang ni mama punya juga. Jangan bagi hati kakak. Dia pandai suruh anak dia cakap. Tapi dia tak pandai cakap. Dia tak pandai cakap. Dia suruh anak dia berlakon, tapi dia sendiri berlakon tak betul. Saya tahu dia usai kuat. Tak tahulah saya sendiri, saya tak tahu Darling atau Bel ya. Tapi macam saya sendiri, saya tak pernah ada perasaan nak berlawan dengan diorang. Sebab kita satu memang punca ni cari rezeki ya, pada masa tu adalah bantu keluarga, dan juga sebenarnya kita pun suka. Ya, bukan benda yang kita tak suka nak buat, kita pun suka ya. Jadi saya rasa nak bersaing antara satu sama lain tu tidak pula, sebab kita masa tu mungkin pemikiran zaman budak-budak dulu tak macam zaman hari ini ya, sebab berlawan-lawan di media sosial. Tapi berlawan secara sihat ni maksudnya Bel tu sangat terror lah. Dia dalam kerjaya seninya tu dia sangat hebat lah. Sebab dia, pada saya, dia dalam 3 orang ni, kalau nak kira berlakon, Bel memang sangat lebih berlakon bagus. Dan dia sangat profesional dan dia sangat menjaga dia punya kerjaya. Macam saya, dia tak sesedia lah, sedahsyat dia. Jadi kalau nak cakap cemburu tu tak adalah. Kita cuma happy. Sebab sedangkan saya yang di antara adik-beradik yang menang anugerah pertama, kemudian disusuli oleh Darling, kemudian disusuli oleh Bel. 3 tahun berturut-turut keluarga kami menang hadiah pada masa tu. Anugerah pelakon pembantu wanita terbaik, Darling pun pelakon wanita terbaik, kemudian Bel pelakon pembantu lelaki terbaik. Diikut turutan, tapi setiap tahun keluarga kita menang masa tu. Jadi tak adalah, saya rasa tak ada. Saya tak pernah ada rasa cemburu atau iri hati dengan siapa-siapa sahaja ya. Lebih-lebih lagi pada keluarga. Kita cuma bersaing dalam segi kerjaya. Kalau macam apa-apa, kadang-kadang pandangan atau nasihat daripada segi lakonan itu kita ada share lah.
Sebab Bel ni, Darling ni lebih hebat orangnya. Saya pula di antara adik-beradik, macam Bel dia ada impian sebab dia memang belajar pandai. Darling pun belajar agak pandai. Macam saya agak kurang sikit daripada segi pelajaran ni. Tetapi entahlah, saya ni jenis orang yang, yelah manusia tu lain-lain caranya. Macam saya ni, saya lebih simple lah. Saya just follow the flow punya kehidupan ya. Sebab saya pun kahwin di dalam usia yang sangat muda ya. Pada waktu saya di antara adik-beradik yang langkah Bel dan Darling, saya kahwin dulu. Saya umur 21 tahun saya mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga di dalam keadaan orang kata tengah meningkat naik kan. Jadi pada sebab tu saya tak pernah ada impian yang begitu kronik yang perlu saya capai ya. Saya selalu yakin dan percaya bahawa kehidupan ini adalah satu proses perjalanan yang kita perlu tempuh pelbagai benda, tetapi mission dan matlamat kita selalu kena anggap untuk pergi ke arah yang lebih baik. Sejak dari kecil ya, saya 3 beradik ni memang mak saya kumpulkan kita bertiga bersama. Kakak dengan abang saya yang sulung, 2 orang tu mereka belajar di luar negara. Macam kakak saya yang sulung di luar negara. Dan kemudian abang saya tu dia belajar pun di MRSM dan kemudian masuk universiti. Jadi dia keluar daripada rumah kerap lah. Jadi macam kami 3 beradik ni, sebabkan mak saya momen yang 2 tu mungkin ya, dia rasa macam agak jarak dengan keluarga, dia kumpulkan yang 3 orang ni sentiasa berada dengan dia. Sebab tu kita rapat kot. Sebab kita proses membesar tu sentiasa bertiga ya. Tapi sebenarnya memang kita keluarga ni memang akan ada setiap tahun ataupun 2 bulan sekali kita akan gather lah, wajib. Mak saya ni dia memang daripada dulu, daripada kita kecil, hari jadi ni merupakan momen yang indah buat dia. Jadi dia sentiasa menghargai hari jadi itu. Bukan setakat anak saja, dengan cucu, dengan cicit pun dia macam tu. Jadi pada saya itulah hari yang membuatkan keluarga kita keakraban lah. Sebab kita selalu menyambut hari ulang tahun ni menjadi satu hari yang untuk keluarga lah. Okey, sebenarnya saya ni memang dalam keluarga, nama saya asal usulnya adalah DN, yang terakhir DN, sebab panggil N no. Tapi selepas 10 tahun saya dapat adik ya, adik yang Allah izinkan memberi kepada saya. Saya masa tu saya umur, tak ingat, seingat saya 12 tahun ke 10 tahun saya dengan adik saya. Jadi saya ni memang suka sangat. Saya di antara yang memang yang menjagalah adik saya, sebab pada masa tu mak saya agak berusia juga ya, tapi memang saya pun suka. Saya suka sangat ada adik tu. Jadi saya memang bersama dengan dia daripada kecil. Jadi kita orang sampai saya nak kahwin pun sebenarnya macam susah juga nak berpisah dengan dia, sebabkan dia dengan kita rapat sangat tau. Jadi saya rasa sangat bersyukur Allah berikan saya adik yang memang Allah tempatkan, insya-Allah di syurga tempat dia. InsyaAllah di syurga. Jadi saya rasa macam sangat menghargai kerana Allah izinkan kami. Sekurang-kurangnya mungkin saya tak tahu saya di mana, tapi adik saya di syurga. Sebab tu saya rasa tak ada apa yang saya nak inginkan. Cuma saya nak harap dia sihat ya. Doakan semoga Allah izinkan dia untuk bersama dengan keluarga kami lebih panjang lagi, insya-Allah. Alhamdulillah lah. Saya sebenarnya dalam umur saya 21 tahun tu saya dapat anak yang pertama di hujung tahun. Jadi sebenarnya sebab tu saya cakap saya tak pernah ada plan dalam hidup saya yang saya ni akan jadi begini. Masa saya berkahwin pada usia yang muda, bila kita dah ambil keputusan bernikah, pastinya kita kena ada preparation dalam minda kita untuk mendapat zuriat ya. Jadi saya dah prepare untuk mendapat zuriat. Kemudian Allah izinkan 2 tahun kemudian saya dapat anak yang kedua ya, dalam usia saya 23 tahun. Kemudian 3 tahun kemudian saya dapat anak yang ketiga ya. Pada masa tu Allah uji saya sedikit ya, dalam keadaan ialah masalah ya, keluarga ya. Allah uji saya. Jadi itulah proses-proses yang mematangkan diri saya. Alhamdulillah. Jadi kemudian saya dapat anak yang baru ni selepas 3 tahun saya ibu tunggal. Saya dapat 2 orang anak dengan datuk yang baru ni. Dia cahaya mata 2 orang, satu lelaki dan satu perempuan. Macam Hakim yang anak saya masuk universiti tu adalah anak husband lah ya. Saya bersama dengan dia daripada umur dia 7 tahun. Momen hantar masuk universiti tu sebenarnya satu mengingatkan kita bahawa kita semakin dah berusia, semakin tua. Tapi mungkin nampak muka cukup muda, tapi sebenarnya
umur, tenaga pun dah tua juga sebenarnya kan. Jadi alhamdulillah lah, saya selalu orang cakap nampak muda, sebenarnya saya kata saya dah tua juga sebenarnya, anak saya dah besar kan. Tapi alhamdulillah lah, izinnya kadang-kadang seronok lah. Saya rasa Allah izinkan saya proses pembesaran anak tu sentiasa ada di sisi saya, itu pun satu benda yang saya sangat mensyukuri. Saya sangat mensyukuri nikmat itu. Bila bergelar ibu ni, saya lalui berbagai proses tentang ibu ya. Pertama, saya jadi ibu yang sangat muda ya, dalam umur 21 tahun. Kemudian proses saya menjadi ibu tunggal pada 26 tahun. Kemudian saya menjadi ibu tiri pada usia 29 tahun. Jadi proses yang saya lalui dengan perkataan ibu ni banyak ya. Jadi sebenarnya pada perkataan saya tu, kita tak perlu pandang perkataan yang belakang. Ibu muda ke, ibu tunggal ke, ibu tiri ke, kita tak perlu pandang. Kita hanya pandang perkataan yang depan, iaitu ibu. Ya, bila kita sebut ibu ni, dia merangkumi semua. Merangkumi semua. Sebenarnya ibu ni adalah satu tunggak. Ya. Kejayaan, kekeluargaan adalah berpunca daripada ibu. Jadi sebab tu, ibu ni lah manpower dalam sebuah keluarga lah. Dia check and balance pun datang daripada dia dalam keluarga. Sebenarnya saya sendiri pun tak percaya tau. Daripada saya kecil sampai saya hari ini, saya susah nak tengok ibu saya menangis. Jadi dia seorang yang sangat tabah. Jadi ketabahan dia tu yang membuatkan kita rasa kita dah teruk ni, tapi dia sangat tabah. Ya? Dia bersama dengan saya. Saya ingat lagi momen-momen yang daripada saya nak nikah, ya, saya bercakap dengan dia, ya, daripada momen-momen saya setiap kali melahirkan anak, dia ada sentiasa di sisi saya dan juga semua anak saya. Dia susah sikit nak berkata-kata, sebab tu orang nak interview pun dia tak nak. Jadi macam dia bukan daripada segi kata-kata. Ibu saya, dia bukan seorang yang bercakap dari segi kata-kata. Kata-kata ni memang bapa saya yang selalu akan bagi kata-kata semangat, ya. Mak saya bukan jenis orang yang memberi pandangan nasihat daripada segi kata-kata, tapi perbuatan dia membuatkan kita rasa apa yang dia buat tu adalah untuk kita. Secara dia tak langsung dia pergi bawa sana sini, memang dia cari taksi, dia naik bas, semua memang dia. Sebab tu saya cakap saya tak boleh sehebat dia. Tapi dia nak bercakap banyak dengan kita ni tidak. Tapi bapa saya yang akan cakap banyak dengan kita tentang ni, tentang ni. Tapi dia, perbuatan dia tu yang membuatkan kita rasa dia sayang kita. Apa yang saya harapkan semestinya sekarang ni hanya fikirkan anak-anak lah ya. Mereka berjaya ya di dunia dan di akhirat, dan buat adik-beradik pun begitu ya. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik ya, untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa dan negara. Dan semoga ukhuwah kami keluarga ni teruslah makmur dan damai hingga ke akhir hayat, insya-Allah.